Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So dah hampir pun masuk pertengahan bulan 1 ataupun baru seminggu saja. Baru kita habis 1 minggu dari Ahad. So habis 1 minggu untuk bulan 1 dan juga akan Zul jangkakan untuk 12 hari bulan Januari, 15 hari bulan barulah Zul akan dah start DCA. Dan nanti Zul akan terangkan adakah kita dah bottom ataupun tidak. Sebab apa? Zul masih lagi ada sebut-sebut 14k. Even kalau worst pun masih ada 8k. Siapa ingat tu Zul cakap itu ada sampai 8k, 9k pun boleh. So nanti Zul akan terangkan chart apa yang anda perbuat. Dan untuk tahun ni adakah anda dah boleh buy ataupun tidak, nanti Zul akan terangkan di chart secara retail. Dan hopefully ini dapat membantu anda untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. Dan Zul di chart tu benda untuk semalam yang sudah remove kan aku kata drawing Zul yang kata noisy ataupun yang kata tak perlu, tak penting pun. Dia akan tunjukkan anda apa yang penting di chart untuk monitor pergerakan seterusnya, sama ada kita akan drop ke lagi lower 14k, 8k ke, ataupun kita akan start build up bullish momentum. Bukan tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke chart dulu. Sebelum kita chart, kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So ini adalah Coin Market Cap. So currently total market cap semalam berada di mana? Total market cap berada di 823 bilion dengan volume drop amat drastik kepada 17. So itu kan semalam apa? Semalam 25 ataupun 29 tu 17 bilion je drop. BTC sikit meningkat daripada 38 ke 39.6. Ethereum still lagi sama dan 18.8. So apa pun tengok summary untuk pergerakan semalam, total market drop hanya 0.10, volume drop hampir 50% iaitu 40%. Tu mostly tengok pergerakan semalam almost dalam 29-25 dan kita drop 40%, nah menjadi 17 bilion. So tak ada volume untuk pergerakan hari semalam. Normal sebab apa kita berada di hari Sabtu rahat atau weekend. So untuk Bitcoin sikit increase minyak 0.401. So harga semasa untuk pagi ni Bitcoin berada mana? Still lagi berada di 689 ataupun kita boleh katakan di 17k dengan tempoh 24 hour drop minyak 0.14. Kemudian Ethereum berada di 1.263. So kita dah tengok berada di 1.623 ni dah hampir 1 bulan pun kita berada ni, dah sideways lama. So kemudian kita untuk dalam tempoh 24 hours 0.57. So walaupun yang ni tak banyak berubah pun, kalau tengok belakang bawah-bawah pun tak banyak berlaku perubahan. So yang penting kita akan tengokkan di chart. So hari ni kita akan tengokkan di chart iaitu Bitcoin. So ini adalah chart yang sudah aku kata inilah BTC USD. So bukan BTC USDT. So dah buat dua chart ni, BTC USD dan BTC USDT. So BTC USD tu akan tunjukkan ini. So ini adalah aku kata apa yang dalam pemerhatian tu sekarang, iaitu kita ada falling channel, iaitu di mana falling channel ni adalah indicator menunjukkan untuk kita berubah daripada downtrend untuk menyubah start menjadi uptrend, iaitu breakout mana-mana trend line ni. So sebab tu kat bawah ni dia ada drawkan untuk currently kita monitor. Sebab apa? Kita price dah hampir pun dengan garisan hijau ni dan garisan merah ni. So meaning untuk zoomnya sekiranya kita break garisan hijau ni, meaning kita break channel, meaning kita boleh katakan kita dah start build up bullish momentum. So kemudian kalau kita break ke bawah ni, kita ada bear flag ni. Bear flag ni price targetnya adalah daripada yang ni. Kita akan tengok kita bear flag ni adalah dari ni, swing low to swing high, point of breakout itu kita akan menuju price iaitu di bottom. Bottom adalah di dalam 12. Macam juga akan itu ada target untuk dalam antara 14 ke 10k. So adakah boleh lower lagi? So macam juga akan untuk di Bitcoin sebenarnya Zul ada target almost lagi lower daripada tu ni. Kalau ikutkan hari kan kita akan tengok kat sini. So Zul ada lagi lower daripada tu, iaitu ada dua trend line yang di bawah ni. Sama ada kita di antar drop ni kawasan 7k pun 6k. Sebab tu dulu ada tu tengok channel ada mengatakan boleh drop sampai 5k. So cuba cari, yes kita ada satu trend line. Yes possible worst boleh berlaku, tapi juga akan kita itu amat aku kata susah, bukan rare lah nak jadi. Kalau ikut ada something happen dalam Bitcoin baru boleh jatuh masa tu. So untuk realistik dengan keadaan semasa, jangkaan 14k tu ataupun kawasan ni still lagi logik boleh katakan, unless mencakapkan tadi, unless untuk di Bitcoin berjaya break channel ini. So currently untuk majornya, untuk apa yang kita tengok adalah dua garisan ini, garisan merah ni dan garisan garisan hijau ini. Trendline hijau trendline channel dan trendline kata bear flag ini. So meaning inilah indicatornya. So currently kita boleh bergerak saja. Ni dah berapa lama kita buat kat sini. Kita tengokkan
Nanti tu akan ambilkan yang ni. So daripada drop itu kemudian sampailah currently kita dah berada hampir 59 hari ataupun kita katakan dah 2 bulan. Dah 2 bulan daripada 2 bulan bulan 12 sampai bulan 1. Kita dah hampir 2 bulan dah pun berada dalam kawasan ni dan memang boring. Ikutkan adakah ni pergerakan ni currently kita masih lagi dalam bearish market dan setiap bear flag yang kita ada semuanya bergerak menuju ke bawah lagi. So tak ada lagi sebarang pergerakan bullish. Kalau anda tengok di 4 hours ya memang ada pergerakan yang menarik, iaitu kita daripada kawasan ni bounce menunjukkan untuk di 4 hours tu ada monitor yang ni, iaitu kita ada support dan kita ada resistance. Price still lagi boleh bounce di kawasan ni, tapi walaupun bounce di atas kawasan ni still lagi bukan pergerakan bullish. So menunjukkan pergerakan bullish kita perlu breakout ini baru kita akan jangkakan ada build up bullish momentum. So persoalannya anda nak buy ataupun tidak currently. So macam cakap kan, dua follow 4 year circle. So bila 4 year circle mengatakan dalam 4 year circle kita ada bottom, jangkaan bottom untuk setiap circle adalah antara bulan 12 dan bulan 1. Sama juga kat sini first year circle yang ni, kalau ikutkan bawah lagi yang sini pun sama, iaitu kita antara bulan 12 dan bulan 1. So currently kita berada yang sama, iaitu dah kita masuk tahun kedua. Tahun kedua untuk bearish market, iaitu di mana tahun pertama kita akan dapat bottom. So tahun pertama tu adalah jangkaan bulan 12 dan bulan 1. Tu kita dah lepas pun bulan 12 tahun 2022, currently bulan 1 2023. So itulah time untuk bottom. So kita masih adalah 3 minggu lagi untuk dalam bulan 1 bulan, menjadikan untuk di sebulan ni kita ada data penting, CPI data 12 Januari, dan kita dah dapatkan data untuk minggu ni. Kita dapat data employment rate yang employment rate dan payroll yang tak menyebelahi Fed atau apapun tak menyebelahi interest rate. Sebab apa? Data-data ini menunjukkan interest rate perlu dinaikkan lagi. Kalau tak dinaikkan, inflation akan lagi naik. So meaning dengan kenaikan inflation, kenaikan interest rate, meaning dolar akan mengukuh. Meaning bila dolar mengukuh, aset-aset jatuh, Bitcoin juga boleh jatuh. So align dengan technical analysis untuk di Bitcoin sebenarnya. Di 4 hours menunjukkan kita ada bear flag. Bear flag ini adalah price untuk menuju ke kawasan 14K, tapi tidak boleh menidakkan juga build up momentum itu ada. So itulah yang pergerakan yang Zul nak tengok currently untuk di Bitcoin. Dan untuk Bitcoin ni kita tengok ada key level penting currently yang kita monitor. Untuk walaupun kita breakout channel ni, kita masih lagi beware dengan channel kita ada support horizontal ni, iaitu di kawasan almost 18K. So meaning untuk di another confirmation yang strong, iaitu ataupun kita nak tengok build up bullish momentum, kita breakout channel, kemudian kita berjaya boh balik 18. So meaning kalau 18 ni next support major dia adalah berada almost dalam kawasan 29K, iaitu mana kita break yang dulu, iaitu major support kita yang dulu yang kita break. So itulah quarter range untuk di Bitcoin. So currently masih jauh lagi pergerakan tu, kita akan monitor time by time. So kita masih lagi dalam downtrend, kita masih lagi dalam bear flag. So price still lagi possible untuk another drop. So juga kan Zoom menunggu drop ke 14 ke 10K. So adakah Zoom akan tunggu 14K baru Zoom buy? Tak, Zoom akan tak tunggu. Sebab apa? Kita tak tahu price ini akan jatuh ataupun tidak. So meaning apa yang Zoom tunggukan guna untuk timeline 4 year circle, iaitu bulan 12 bulan 1 bottom, dan dia letak pentarikh untuk tu iaitu 15 bulan, iaitu selepas inflation rate CPI data 12 Januari. So meaning masa tu Zul akan start di sale. Whatever price Bitcoin masa tu Zul akan buy, whatever masa price altcoin Zul akan buy sedikit. Yang Zul tunggu adalah opportunity. Sekiranya kita dapat opportunity untuk Bitcoin drop ke kawasan at least 14K, iaitu kawasan yang target, iaitu 80 ke 83% untuk Bitcoin drop, iaitu kawasan ni. Meaning sekian Bitcoin drop ke kawasan ini, apa yang tu happy adalah bukan untuk Bitcoin maknanya tu happy untuk buy altcoin. Sebab apa? Altcoin masa tu akan jatuh amat quarter percentage itu adalah antara 95-98%. Contoh Phantom boleh jatuh 5 sen, Matic pun jatuh 6 sen, Cardano pun boleh jatuh sampai 6 sen sekiranya price Bitcoin menuju ke kawasan antara 14 ke 10K. So itu yang Zul excited kan. Zul excited lebih nak beli altcoin ni. Sebab apa? Altcoin yang ni untuk long term dia lebih memberi banyak profit berbanding Bitcoin dan Ethereum adalah lebih, contoh di Bitcoin dah more safer untuk invest dalam mana coin. Sebab apa? Yang altcoin ni dia ada high risk sikit. Walaupun Bitcoin high risk, tapi consider altcoin lain lebih high risk daripada Bitcoin.
So inilah pergerakan yang Zul nak tengokkan, majornya pergerakan yang Zul nak tengok sama ada kita bottom atau tidak. So Zul akan start DCA bulan ni whatever price, walaupun Zul tak dapat lagi confirmation bullish, tapi Zul akan buy disebabkan data untuk 4 year circle di mana bulan 12 bulan 1 supposedly bottom. So sama ada kita dah bottom di kawasan ni dan start build up, nanti kita akan track. Currently tak ada lagi confirmation currently still lagi kita downtrend dan kita still lagi boleh menuju ke kawasan 14k bottom yang mana dijangkakan antara 14 ke 10k. So itulah pergerakan yang Zul tunggukan. So bila 14k tak tahu, jadi atau tidak pun tak tahu. So sebab apa, di ruangan komen semalam ada yang tanya Zul pasal bila nak 14k sembang. Punya kan, yes betul, Zul hanya sembang saja mengenai data apa yang ada di dalam chart. So apa yang data beritahu tu, itu yang Zul sembangkan. So meninjakan Zul currently untuk 14k. Kenapa? Kita dah ada banyak yang menuju. Currently ini yang paling baru, yang paling yang lama kita ada yang ni, maknanya bear flag ni. Bear flag yang lebih besar ni, siapa yang follow tu dia akan tahu yang ni. Kita ada monitor bear flag ni, dan bear flag ni juga price yang sama, data menunjukkan data yang sama, point breakout ni price sampai mana. Tengok price adalah mostly sampai ke ni almost dalam 10k, dan currently kita in making. Nampak pergerakan tu in making, walaupun lambat. Dia kan data itu boleh jatuh, dia taklah jatuh terus, breakout terus jatuh dalam 1 minit. Dia take time, sometimes take week, sometimes take month, sometimes take year. So bergantung kepada chart yang kita monitor. Currently tu hanya monitor di 4 hour. Di 4 hours kan tadi kita menjadikan almost kita still lagi build up, dan walaupun dalam price target 10k tu ongoing, dan kita untuk small section pun kita ada bear flag juga, di mana price target ni boleh sampai 14. So juga kan 14 10k adalah Zul punya target. Jatuh atau tidak Zul tak pasti, sebab apa, chart boleh berubah bila-bila masa. Sebab apa juga kan, untuk currently yang Zul monitor adalah Zul yang ini dan ini. Breakout ini kita jangkakan akan sikit bullish. Untuk more bullish kita perlu breakout tadi, iaitu almost dalam 18k tadi untuk kekal bullish. Sebab apa, boleh juga kan Zul ada satu lagi yang tunjuk lagi key level penting untuk di Bitcoin. Jadi ini antara 18, iaitu level ini dan kuartal 15.6. 15.6 adalah kita punya lower low, dan 4.18 adalah kita punya support resistance, really strong resistance. So mending breakout ini kita akan menuju kawasan ni, breakout atas kita naik atas. So itu yang Zul nak tengokkan di Bitcoin. So hopefully anda clear ke manakah price market, dan juga kan Zul tak tunggu 14k. Kalau jatuh, alhamdulillah, itu yang Zul nakkan. Sebab apa, Zul aim untuk altcoin. Kalau tak jatuh, tak apalah, Zul akan memang dah start bulan ni pun Zul akan start dari DCA. Sebab apa, untuk dalam 4 year circle adalah suggestion kita untuk Bitcoin perlu tahun kedua, tahun ketiga bearish market adalah tahun untuk membeli, iaitu akan kita ada 4 years bearish market, iaitu 4 year circle. Kita akan ada 3 tahun bearish market, kemudian kita akan ada 1 buran market, yang mana kita 3 tahun. Tahun pertama kita akan ada bottom, tahun kedua dan ketiga kita akan sideways sebelum ada mega buran. So whatever price kat sini, tinggi ataupun rendah, DCA sahaja. Dan menjadikan Zul tak leverage, Zul hanya support, Zul hanya buy di spot. So meaning Zul hanya dia punya aim target adalah kata 5x 10x rupanya modal yang Zul ada. Kalau Zul invest 10,000, Zul target untuk next bulan, dan 10,000 tu at least boleh tukar jadi 50,000 pun, itu dah keuntungan yang kata yang Zul nantikan. So itulah untuk di Bitcoin. Dan apakah Zul punya plan currently. So Zul dah mood buy maknanya, walaupun price masih lagi belum build up bullish momentum, ataupun belum lagi ada confirmation untuk bullish. Dan juga kan kalau kita breakout pun tak akan price tu naik terus dati, tidak. Price hanya akan buat sideways antara 23-24 tu still lagi sideways. Sama ada currently kita buy di kawasan below ini ataupun sikit atas. Sebab apa, untuk di Bitcoin macam kan Zul ada target untuk at least price akan sideways antara ini, box support ni. Kita berada dalam box support ni, iaitu antara 25 dan 15k. Sudah mention lama ni, siapa follow lama tu, dekat antara 26 ke 15k ni. So whatever price dalam kawasan ni, start tahun ni 23-24 adalah time untuk DCA. So kita buy lower, buy ataupun buy whatever kawasan ni. Sebab apa, kita nak buy sebelum tahun 2025. Sebab apa, kita akan start buran jangkaan untuk 4 years circle. So itulah tu punya plan. Itulah kata technical analysis untuk crypto. Dan siapa nak invest dalam crypto, anda perlu tahu 4 year circle. Dan juga currently kita berada di mana. Tahun 23 kita berada di mana. Tahun 23 adalah DCA, dan 24 di mana jangkaan kita akan start build up bullish. Cuma bullish itu bukanlah bullish yang terus naik tinggi. Sebab apa, kita jangka bullish hanya antara macam kat ni, Zul ada target dalam 25 ke 15k, 25,000 ke 15,000 untuk range sideways antara
antara untuk 2 tahun ni, 23 dan 24. So itulah untuk di Bitcoin. So apa pun, let's go kita pergi ke ruangan komen tak. Lu nak tengok lagi apa lagi? Salam tuan, boleh tengok TA Harmony One. So taklah boleh tengokkan Harmony One. Sebab apa Harmony One memang antara coin yang tu nak buy juga. Sebab apa tu dah ada 2000 coin. Tu target untuk dapatkan 10,000 coin. Dan adakah price dah boleh buy? So dia kan untuk currently tahun 3 dah pun boleh buy. Sekiranya all coin itu dah drop 95-90%, dah memang consider anda boleh buy. Contoh untuk di Harmony One tu target 95%. 95% adalah berada di kawasan 1 sen, 98% berada di 0.05 sen. Currently kita berada pertengahan antara 1 sen dan kuartal 0.05 sen. Adakah boleh buy? Macam kan dah pun boleh buy. Tu dah ada 2000. Currently Zul tunggu. Sebab apa Zul masih tunggukan? Zul tunggu bercuti banyak. Tak kisah kalau jatuh Zul akan dapat bercuti lagi bawah. Kalau naik sikit Zul akan still lagi dapat dalam range. Sebab apa cakap tadi, untuk bulan ni Zul akan start buy untuk selepas 15 bulan 1. So Harmony One adalah good potential untuk siapa-siapa buy. Macam kan Zul pun inilah untuk Zul. Zul dah memang untuk buy pun kawasan ni. Dan Zul akan dapat gerakan another 8,000 untuk completekan Zul punya target 10,000 untuk Harmony One. So itulah Zul punya plan target. Dan 0.15 sen dah pun time untuk DC. Adakah boleh drop lagi? Yes, boleh drop. Macam cakap invest duit yang anda expectation kan boleh loss. Kita tak tahu apakah akan berlaku dengan projek-projek ni. Adakah projek ni akan naik ataupun failing, atau dua boleh berlaku, apapun kita dah breakout. Ini adalah satu contoh yang boleh anda tengok. Walaupun kita breakout channel ini, price itu bukanlah terus melakukan naik, malah dia hanya still lagi downtrend lagi ke bawah, walaupun dia breakout untuk mega channel, untuk daripada downtrend untuk uptrend. So dia take time untuk melakukan pergerakan uptrend. So itulah untuk di Harmony One. So apa lagi nak tengok di ruangan komen? Bila nak ke 14. Okey, lagi Assalamualaikum, boleh tak review pasal SY year final S YFI. Nanti tu kena ada chat tak YFI USDT di Binance. Tengok di daily. So apa berlaku di daily currently? Kita akan tengok di daily. Tu pernah letak buat review sikit di daily. So kita berada almost di kawasan dia punya support. So adakah dia boleh buy ataupun USDT? So kita nak tengok di 4 hours. Nak tengok 4 hours saja. So price currently, okay, dah breakout. Kita dah kantong support sampai yang ni fail. Alright, strong aja. Nanti tuan akan tengokkan currently kat sini kita adalah support ni 3277 harga opening dia. So still lagi bertahan ni. So good nanya. Sebab apa kita dah buat lantai ni dan kita slowly drop ni. Cuma kat sini je kita dah naik, kemudian kita fail. Bahayanya lah sekiranya kita break support ini. Kalau break support bawah ni, kita akan ada huge drop. Tapi ikutkan sini ialah di 4 hours, kita banyak lagi ruang ni untuk yang sekiranya Bitcoin drop ke 14k pun, consider yang ni pun boleh drop dalam 40%. So macam kan, Bitcoin drop ke 14k adalah consider another 40% drop price ke bawah. So mending untuk altcoin pun sama, altcoin pun akan jatuh dalam 40% juga. So untuk kata final ni YFI ni, so kalau 40% pun sama jatuh ke kawasan dia punya support. So still lagi tak ada range tu dalam kawasan ni good. So adakah boleh buy? Kan Zul tak monitor sangat untuk DFI ni. Zul akan cuba buat chart sikit. So kena tengokkan currently. So kita akan nampak triangle, maknanya kita ada nampak dah reversal tu. Akan di triangle ni. Alright, so ini adalah trend line yang kita tengok di YFI. Adakah dia akan breakout tidak? So kalau breakout trend line ni, consider dia akan start, aku kata consider good lah untuk market lainnya. Untuk FI ni untuk break ni atas. Macam kan sama juga Bitcoin menunjukkan price sama ada breakout atau tidak. So kalau untuk FI ni, kalau breakout ni, kita katakan boleh naik step by step dia punya level itu. So boleh breakout satu-satu kita akan monitor. Bila nak drop bawah pun still lagi boleh, kita ada support. So adakah good untuk quarter buy long term? Ikut price ni, price dah jatuh 98%. So kalau nak buy tu anda tengok lah, sebab apa dia harga pun memang mahal tu. Tapi juga lah tu tak ya, kau tak monitor dengan YFI ni. So Y final ni, so biarkan saja. So apapun, kalau anda invest, consider good kawasan. Sebab apa dia kena, walaupun dah drop, dia drop slowly. So momentum untuk drop itu sebenarnya dah aku kata slow. So, dengan keadaan Bitcoin pun dah possible untuk bottom, dan Bitcoin pun dah menunjukkan aku kata momentum untuk start build up naik. So ini untuk altcoin pun jangkaan dia akan sideways saja di dalam kawasan ni. So itulah untuk YFI. So another coin kita akan tengokkan
government dah okey betul yang ni ada DCG, kemudian DCG pasal yang ni banyak kongres ni untuk aku kata genesis. Kemudian kita currently ada dua data penting ataupun fact penting dalam aku kata crypto. Kita ada genesis untuk pasal genesis, kemudian yang paling terbaru kita ada HUB. So siapa boleh bacalah pasal HUB tu. So another exchanger yang possible, ada genesis kalau bankrupt, berapa banyak dia punya aset tu akan terpaksa dijualkan. Kemudian sama juga di HUB. So meaning ini ada fuel up ataupun ada fuel untuk kita drop. Macam keadaan ni untuk Bitcoin drop 14k tu ada sekiranya berlaku something untuk HUB dan kata genesis ni untuk bankrupt ke apa. Sama juga di HUB. So macam kan untuk currently siapa-siapa yang ada simpan dalam kuota exchanger, make sure anda aset anda transfer ke dalam ledger. So simpan dalam cool wallet, jangan simpan dalam kuota mana-mana kuota exchanger. Contoh tu yang currently tengah hot ni adalah UB. Cool. So let's go, kita pergi ke chart lain pula. Kita akan tengok adalah tolong review Sol. Okey, tengok Sol, Solana. So Solana ikutkan dah breakout kita punya 12k, 12,000. Kemanakah arah, adakah dia breakout ataupun drop lagi? Solana berada di 13. So untuk Solana $4. So macam kan kita ada antara 12 untuk bottom di Solana. Tu ada target 98 antara $4 dan juga di 12. Sebab apa? Untuk di 95% adalah berada di 12. 95% berada di $12, dapat hampir $13. So currently kita bound balik kawasan ni. So kita ada resistance, swing high to swing low ni kita ada bought resistance. Kemudian untuk support kita tak ada sebab real untuk di kuartal Solana agak kuartal positif. Sebab apa? Dia dah breakout kita punya kuartal falling channel. Breakout ini good to meaning adalah currently momentum bullish. So sebab tu kita tengok RSI berada above 50 dan stop RSI below. So meaning ini suggestion untuk Solana adalah price boleh stabil di kawasan ni. Naik atau tidak dia perlu breakout yang kuartal gini. Kita ada lagi untuk di Solana ni. Kita ada inilah kuartal hanya small pattern aja. Kita ada lagi huge pattern yang real pattern untuk mengatakan dia bullish, iaitu yang ni. So tentukan pergi ke daily. So dia ada falling channel yang lebih besarnya. So ini falling channel ini ialah yang falling channel yang sebenarnya untuk di Solana. So masih jauh lagi. So untuk daripada $12 ni untuk dia breakout dia perlu naik at least sampai $30 barulah dia breakout. Dan kita ada huge support di kawasan ni. Breakout ni barulah kita akan jangkakan Solana boleh build up price untuk all time high. Currently ke 13k adalah normal saja, pergerakan biasa. So menunjukkan untuk kuartal Solana dah pun drop 95%, 90% antara $12, $4 adalah good range untuk anda DCA secara long term. So itulah untuk pergerakan Solana. Anda nak tunggu sini pun boleh, tak masalah. Anda buy di sini, buy kat kawasan ni pun untung, buy kat kawasan ni pun untung. Yang penting kita tak tengok price itu build up momentum bullish. So kalau anda buy kawasan ni dapat lebih banyak lah. Kalau RM1,000 anda buy kawasan ni, anda dapat coin lebih banyak sikit. Kalau berbanding anda buy 1,000 kawasan ni, coin tu dapat juga tapi taklah sebanyak anda buy di kawasan $12 ataupun $4. So be mind kawasan tu, tak kisah berapa price, yang penting kita tengok coin itu bergerak dalam pergerakan healthy. Dan currently pergerakan tu dah nampak sedikit bullish. Cuma untuk Solana ni belum lagi betul-betul bullish. Sebab apa? Dia ada channel yang real. Yang bawah ni hanya dominator untuk short term saja. So untuk short term tu apa boleh berlaku? Untuk short term boleh berlaku adalah seperti ni. Kita ada bought resistance ni. So apa berlaku? Dia boleh berlaku sampai kawasan ni dan berlaku rejection. Apa yang berlaku contoh di Harmony One tadi, walaupun kita breakout yang ni, dia taklah breakout akan terus melakukan kenaikan. Yes, sometimes ada, tapi mostly kalau pergerakan ni adalah disebabkan kita sentiment dalam bearish masih lagi tinggi. So kita jangkakan price still walaupun breakout masih boleh break bawah. So untuk yang ni nak naik ataupun drop, kita akan ada key level ni iaitu $12 ni. Kali kita boleh monitor di daily, kalau price itu drop balik below ini. So kali tengok kita ada 3 candle bullish yang weak nak naik atas, dan kita ada 1 candle merah. Sekiranya daily ni close below semua body ni, so meaning be ready untuk Solana drop balik below bawah ini. So possible dia akan masuk balik dalam channel ni, dan bila masuk channel ni, meaning pergerakan channel ni unvalid terus. Kita tak boleh monitor dah. Untuk pergerakan ke atas tu dah tak boleh berlaku, dan kita akan jangka another drop ke bawah. So itulah untuk di Solana. So apapun untuk Solana, day high ni boleh tengok daily ni confirmation drop. Kalau drop below ni kita akan jangkakan sebab apa dia dah buat consider kita panggil sebagai bearish engulfing. Candle hijau dikelan tanda merah, body close. So meaning dengan confirmation kita close below yang ni, kita akan drop lagi. Sebab apa? Kita akan tengok kita ada support, kita ada resistance, break je support, kita dapat atas dan kita support, kali akan break kat bawah
menuju price boleh menuju balik ke bawah ni untuk price balik ke 9 dan menjanjikan kalau Bitcoin drop ke kawasan 14-10k kita possible untuk range ke kawasan 4k, $4. So $12, $4 adalah good range untuk anda DCA untuk dalam Solana. Even though Zillion akan buy, cuma Zul akan buy dalam pertengahan bulan 1 ini. So guys, itu aja untuk pagi ni. Sebab apa Zul tengok dalam komen tak ada dah yang aku akan request. So InsyaAllah Zul akan cuba buat live. Tempat satu Ahad memang Zul tak ada live. Sebab instant nanti Zul akan cuba buat live kan untuk malam. So sama ada pukul awal sikit, sama pukul 10. Kalau Zul kerja pagi, Zul akan buat awal. Kalau Zul kerja malam, ni Zul akan buat lewat lah. Antara pukul 11 ke 11.30 baru Zul akan start live tu. Meaning kalau malam tu 11.30 kan dalam setengah jam ataupun tak lama lah, before pukul 12. Sebab apa Zul ada timeline pukul 12 tu Zul kena tidur lah. Sebab apa itulah untuk Zul punya aku kata sleep plan punya Zul. So guys, rasa itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Dan ini adalah kuartal apa yang ada dalam meja yang kita perlu monitor. Adakah kita akan start build up bullish momentum ataupun kita akan stop kita akan drop another bottom untuk di Bitcoin. So chart ini ataupun data ini akan menunjukkan ke mana ke arah. Currently kita hanya monitor saja untuk pergerakan short term boleh naik atau tidak. So inilah mejanya pergerakan currently. Belum lagi bottom dan belum lagi bullish belum lagi bullish. Sebab price still lagi buat pergerakan ataupun masih lagi tandanya ke manakah arah pergerakan seterusnya. So guys, itu je untuk pergerakan ni. Untuk analisis untuk pagi ni, like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa dan review. Assalamualaikum. Bye bye.